Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kumpulan sasaran terutama di luar bandar akan terus disantuni dengan pelbagai program bersesuaian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi menyatakan ini termasuk program untuk tingkatkan ekonomi menerusi dana komuniti madani RM1 bilion. Hampir 15,000 kampung bakal terima manfaat dana tersebut. Selain 62 program, berteraskan 6 fokus utama dirancang akan dilaksana tahun ini. Penumpang KTM Komuter Lembah Kelang bakal menikmati tambang percuma pada 24 dan 25 Januari sempena Taipusam. Inisiatif lain yang disediakan termasuk perkhidmatan komuter tambahan tanpa henti selama 4 hari 3 malam yang bermula pada 23 sehingga 26 Januari. Menurut Menteri Pengangkutan, seramai 250,000 penumpang dijangka menggunakan perkhidmatan KTM Komuter di Lembah Kelang sepanjang tempoh tersebut. Komited tangani isu bekalan air di Labuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata kerajaan menjadikan ia keutamaan untuk segera diselesaikan. Selaras dengan itu, 3 projek penggantian paip sepanjang 70 km dengan anggaran kos RM108 juta dilaksana. Projek secara berfasa tersebut dijangka siap Jun depan. 2 batang paip baru akan dipasang di Sungai Pulau Pinang. Ini sebagai penyelesaian sementara selepas saluran paip di dasar sungai itu dikesan alami kebocoran baru yang tidak dapat dibaiki. Paip lama berkenaan sudah lebih 30 tahun dipasang. Ketua Menteri Pulau Pinang bagaimanapun memberitahu kerja-kerja penggantian itu perlu mendapat kelulusan JKR terlebih dahulu. 3 lagi loji benih padi sah akan beroperasi sepenuhnya. Ia antara langkah Lembaga Pertumbuhan Peladang LPP untuk atasi kekurangan bekalan beras putih tempatan selain dapat menjamin kawalan harga benih padi dan mengimbangi penglibatan pihak swasta. Lokasi loji tersebut di Kampung Kubur Panjang Kedah dan Simpang 5 Perak dan Sungai Burung Selangor. Yuran penginapan percuma selama setahun dan insentif RM1,000 disediakan Kerajaan Melaka untuk pelajar yang berdaftar di Universiti Islam Melaka. Inisiatif ditawarkan menerusi Tabung Amanah Pendidikan Melaka. Selain itu, Ketua Menteri memberitahu pelajar daripada keluarga B40 hanya dikenakan yuran serendah RM133. Justru pelajar terlibat diseru rebut pelbagai inisiatif ditawar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Di Melaka, seorang pelancong warga India maut selepas bas Nike terbakar akibat terbabit kemalangan dengan motosikal 3.50 minit pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 198 Lebuh Raya Plus arah utara. Menurut Ketua Polis Daerah Ulu Gajah, mangsa yang cedera terbakar itu meninggal dunia ketika terima rawatan. 5 lagi penumpang cedera. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Air Keruh maklumkan bas terbabit terbakar sepenuhnya. Sementara itu, di Putatan Sabah, seorang lelaki warga asing maut dan seorang lelaki tempatan cedera selepas terlibat kemalangan di Jalan Papar Menghala, Kota Kinabalu. Sebelum kejadian, pemandu pacuan 4 roda warga tempatan itu secara tiba-tiba melanggar kereta warga asing di hadapannya sehingga terbabas ke bahu jalan. Akibat pelanggaran, lelaki warga asing tersebut ditemukan tersepit sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi. Baik, ini pula di Kinabatangan. Seorang maut dan 2 lagi cedera selepas sebuah lori sampah Majlis Daerah Kinabatangan terbabas sebelum terbalik berdekatan sekolah berhampiran. Mangsa maut ditemukan tersepit sebelum berjaya dikeluarkan. 2 cedera dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Masih lagi di Sabah, 2 lelaki cedera apabila kenderaan dinaiki terbabas lalu terjatuh ke dalam longkang di hadapan jabatan air di daerah Beluran. Kedua-dua mangsa berjaya diselamatkan pasukan bomba sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Dipercayai terlibat sindiket pelacuran, 141 individu ditahan Jabatan Imigresen menerusi 1 operasi di Ipoh, Perak semalam. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen memaklumkan serbuan dilakukan ke atas 2 premis pelacuran dan 3 premis pusat hiburan KTV. 10 daripada tangkapan merupakan warga tempatan yang bertindak sebagai penjaga premis.
Susulan penemuan seorang warga tempatan memiliki lebih 40 motosikal, JPJ Terengganu mengesan kegiatan sewakan motosikal kepada warga asing di negeri itu. Ia hasil operasi Ops Hewa dijalankan selama 2 hari. Pengarah JPJ Negeri memberitahu siasatan lanjut sedang dijalankan. Ini bagi memastikan sama ada kegiatan individu terbabit turut didalangi sindiket. Pihaknya tidak menolak kemungkinan kegiatan itu sudah lama aktif. Dalam pada itu, Pengarah JPJ Terengganu memaklumkan 79 kenderaan disita menerusi Ops Pewa dijalankan sekitar Kuala Terengganu. 66 daripadanya merupakan motosikal. Selain 284 saman dan 79 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan pada operasi berkenaan. Sementara itu, di Baling Kedah, 261 saman dikeluarkan dan 40 motosikal disita. Ia hasil Ops motosikal dijalankan di Kampung Surau dan Kampung Bakai, Khamis. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, antara kesalahan yang dikesan ubah suai motosikal termasuk exhaust. Operasi sedemikian akan terus dipertingkat untuk cegah kesalahan lalu lintas. Pada masa sama, memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Hanya memiliki sekeping kad meragukan, 5 warga Myanmar disyaki pendatang tanpa izin ditahan. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, ia hasil pemeriksaan ke atas sebuah feri yang dalam perjalanan dari Langkawi ke Kuala Kedah semalam. Tangkapan dibuat pasukan yang membuat rondaan rutin aman di sekitar perairan Kuala Kedah selepas terima maklumat risikan. Operasi khas melibatkan kenderaan dan premis pelancongan dijalankan JPJ dan Motak. Ia bertujuan memastikan pelancong mendapat perlindungan dan perkhidmatan yang baik oleh ejen pelancongan. Operasi melibatkan laluan pintu sepadan Bukit Kayu Hitam Kedah dan Padang Besar Perlis. 6 individu bakal didakwa di mahkamah minggu depan selepas disyaki menipu duti 100 kereta mewah. Ia membabitkan ketirisan cukai lebih 33 juta ringgit kepada kerajaan. Kegiatan sindiket percaya dibongkar SPRM melibatkan pengusaha dan rana perkhidmatan gudang sita penyimpanan kereta mewah di Pulau Langkawi. Banjir di Johor dan Pahang menyaksikan 2,263 penduduk terjejas daripada 670 keluarga masih berlindung di 19 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut kemas kini portal info bencana JKM, setakat 7 malam 1,544 orang daripada 455 keluarga ditempatkan di 14 PPS Johor melibatkan 5 daerah terjejas. Manakala di Pahang, 719 orang daripada 215 keluarga berlindung di 5 PPS di 2 daerah terjejas. Dalam pada itu, pasca banjir di Kota Tinggi Johor, 60 anggota ATM ditugaskan untuk bantu kerja-kerja pembersihan di daerah berkenaan. Menteri Pertahanan memaklumkan tugasan melibatkan 5 pegawai dan 55 anggota lain pangkat. Padan sukarela turut diseru dalam usaha tersebut bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir. Ini mengenai permohonan menurunkan tayangan dokumentari Man on the Run daripada Netflix di negara ini oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan mengenainya. Menteri Komunikasi menjelaskan ini memandangkan perkara itu melibatkan kes mahkamah yang masih berjalan. Sebanyak 3,181 kes demam denggi dicatatkan di negara ini bagi tempoh 31 Disember 2023 hingga 6 Januari 2024. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding 2,715 kes pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, sepanjang tempoh minggu pertama tahun ini, tiada kes kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan. Program Moh Sukses SPM Cetusan Menteri Besar Perak akan dipertimbang untuk diperluas ke daerah lain di negeri itu. Ia bergantung kepada keperluan dan peruntukan yang munasabah untuk melaksanakan program berkenaan. Ketika ini, program berkenaan yang bermula pada tahun 2020 itu hanya melibatkan kawasan Dun, Kota Tampan dan Kedering di daerah Lenggong. Pembayaran tanpa tunai di Sarawak menerima sambutan positif selepas negeri itu menjadi wilayah pertama mempunyai perkhidmatan aplikasi sendiri iaitu Sarawak Pay sejak tahun 2017. Penggunaan aplikasi itu turut digunakan 85% peniaga pasar malam sehingga kini. Negeri itu dijangka terus perkasa ekonomi digital menerusi Pelan Tindakan Ekonomi Digital Sarawak 2030.
Projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura tidak terjejas meskipun firma Jepun tarik diri daripada terlibat dalam projek itu. Menteri Pengangkutan menjelaskan firma tersebut bebas membuat keputusan kerana ia masih di peringkat proses permintaan maklumat. Proses tersebut akan tamat Isnin ini sebelum beralih ke peringkat proses permintaan untuk cadangan. Sementara itu, keputusan firma Jepun tarik diri daripada projek tersebut selepas mengambil kira implikasi kos yang besar serta memerlukan jaminan kerajaan terlibat. Menurut pakar, situasi itu bukan perkara baru, memandangkan projek mega seumpamanya di China dan Jepun memerlukan jaminan kewangan kerajaan masing-masing. Program publicity dan penyertaan awam bagi laporan rancangan struktur Labuan 2040 dan kempen kibar bendera sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun ini dilancar. Menteri JPM Wilayah Persekutuan memberitahu laporan ini akan menentukan hala tuju pembangunan Labuan yang menggariskan pelbagai cadangan dasar pembangunan termasuk ekonomi, fizikal, alam sekitar dan sosial. Justru penglibatan rakyat amat penting agar ia menjadi lebih komprehensif dan mampan. Dalam hal itu, ke arah merancangkan sektor pelancongan di Labuan, 92 program dirangka melibatkan pelbagai kementerian dan agensi. Ia dijangka beri impak positif kepada sektor tersebut, terutamanya meningkatkan sosioekonomi pulau berkenaan. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuh bagi meneroka potensi baru dalam sektor itu di Labuan. Ekonomi negara diunjur berkembang sekitar 4.4% tahun ini disokong perbelanjaan swasta. Maybank Investment Bank memaklumkan pertumbuhan dijangka didorong beberapa indikator, pemulihan pasaran buruh ke paras sebelum pandemik, kemasukan pelancong asing dan dasar kerajaan menerusi belanjawan 2024 bagi meningkatkan permintaan domestik. Turki menyediakan dokumen untuk kes yang dibawa Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ atas tuduhan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Kebanyakan dokumen tersebut adalah visual mengenai serangan Israel ke atas Gaza. Presidennya, Recep Tayyip Erdogan, melaungkan keyakinan Israel akan disabitkan kesalahan di mahkamah. Keberanian Afrika Selatan itu turut mendapat pujian. Kementerian Luar Palestin dalam satu kenyataan berkata, sistem antarabangsa terhutang budi dengan Afrika Selatan kerana mengheret Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Israel membunuh lebih daripada 23,700 rakyat Palestin di Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu. Operasi ketenteraan itu juga menyebabkan kemusnahan besar di Gaza. Sementara itu, Menteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menegaskan bahawa Israel gagal untuk mematahkan tuduhan terhadap jenayah pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin di Gaza. Afrika Selatan yang memfailkan tindakan undang-undang di ICJ meminta hakim untuk memerintahkan Israel menghentikan segera tindakan ketenteraan di Gaza. Tegas, Lamola mempertahankan diri bukanlah jawapan kepada genosid. Perbicaraan terhadap kes genosid rejim Zionis di Mahkamah Keadilan Antarabangsa beri sinar harapan untuk tamatkan bencana kemanusiaan. NGO Hak Asasi Manusia Amnesty International tegaskan siasatan ICJ itu penting bagi melindungi nyawa rakyat Palestin sekaligus buka jalan untuk tuntut keadilan dan pampasan kepada mangsa. Dalam hari itu, Hospital Al-Aqsa kini kehabisan simpanan bahan api untuk menjana elektrik. Situasi kini kritikal kerana penduduk yang cedera berisiko mati kerana tidak dapat dirawat. Pengarah Hospital Al-Aqsa, Iyad Abu Zahir berkata, Israel mengenakan sekatan sepenuhnya termasuk bekalan bahan api, elektrik dan air untuk operasi. Bekas Menteri Kesihatan Vietnam dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Nguyen Thanh Long didapati bersalah menerima rasuah $2.25 juta Amerika dalam skandal penjualan alat ujian COVID-19 yang terlalu mahal. Beliau menjadi Menteri Kesihatan dari 2020 hingga 2022. Turut dijatuhi hukuman penjara ialah 37 pegawai kesihatan dan ahli perniagaan serta seorang bekas Datuk Bandar. NASA telah melancarkan pesawat supersonik terbarunya yang dikenali X-59 pada Jumaat. Rekaan pesawat itu mampu melebihi kelajuan bunyi dengan lebih senyap berbanding pesawat terdahulu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini.
dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.